Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat? Waalaikumsalam. Okay, Nur Raihan, N, diorang panggil you N ke panggil you Yan? Because Kak Su kan, kalau ada kawan nama Raihan ni, diorang panggil Yan. N, oh okay, N. Okay. Kak Su nak tengok siapa yang dah masuk sekejap. Let's welcome dulu, nak welcome diorang dulu. Okay, Alhamdulillah, selamat datang kepada bakal CBM 2022. Kita ada bakal CBM N. Okay, Kak Hafiza, Anis, Kak Rohani, Kak Asma, Farah, Husna, Nadia, Nik, Fika, Rafida, Syuhada dan juga Hakimi ni. Okay, nak sila masuk. Okay, semoga you all senantiasa sihat. Okay, kita dah 21 hari bulan dah, lagi 10 hari, kena 10 hari lagi sebelum penutupan tahun 2021. Okay, Kak Su harap kita semua dah on track. Okay, you all dah on track juga untuk capai target masing-masing lah. Okay, kalau boleh bulan ni kita pecahkan rekod sendiri, rekod masing-masing supaya dapat results yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan sebelum ini. Okay, so hari ni, topik hari ni, okay, nanti co-host tolong admit entry ya, terima kasih. Kak Su nak touch on fasa kejayaan. Okay. Sebab tadi siapa yang masuk awal tadi, okay, dia dapat tengok Global Rally 2015 yang diadakan di Marina Bay Sands, Singapore. Itulah masa tu 2015, you all kat mana? Kak Su pun kat mana 2015 busy dengan 19 produk. Belum lagi kenal Forever, tapi tak tahu pula dekat Marina Bay Sands dah diadakan Global Rally. Ramai orang dah ambil big USD checks. Tapi memang kita belum ditakdirkan lagi bersama. Tetapi Alhamdulillah sekarang kita dah ditakdirkan berada dalam platform Business Forever ni. Kita dah tahulah, dah tahu macam-macam kejayaan, macam-macam insentif yang disediakan. So kita kena really make full use. Okay. So inilah dia 5 fasa menuju kejayaan. Ada 5 hari ni Kak Su nak bincangkan. Yang pertama adalah fasa excited ataupun fasa semangat. Biasanya orang-orang baru yang baru join Forever ni, dia punya semangat sangat luar biasa. Sebab dia masih baru kan, so dia punya semangat tu memang tinggi. Masa ni kan, jiwa dia ni sangat bersemangat nak buat business Forever. Sebab dia baru kenal, baru jatuh cinta, so dia tengah macam angau kan. Okay, so setiap hari dia mesti konsisten sharing dekat social media. So Kak Su pun juga percaya you all juga masih baru-baru dipertemukan dengan Business Forever ni, bila rasa dah semangat, dah sign up kan, jadi PC ke jadi AS kan. Hari-hari angau, betul Anis. So kita hari-hari angau tau, kita rasa macam best macam semangat dia memang lain. Sesuatu barang baru, you see, barang baru kan. So of course kita punya kata orang tu fokus kita punya suka tu memang sangat dahsyat lah. So hari-hari kita post bersemangat, bangun pagi teringat Forever. Apa nak post hari ni dekat Facebook, apa nak post dekat IG kan. So actually semangat macam ni kita sepatutnya bukan saja di awal penglibatan buat Forever, tetapi setiap hari. Sebab tu kalau you pernah dengar Sifu cakap, Sifu Datuk Desmond, kita kena sentiasa bersemangat jadi orang baru dalam Business Forever. Walaupun you dah bertahun-tahun ataupun mungkin dah berbulan-bulan dah buat Business Forever ni, tapi kita punya jiwa, semangat kita ni kena jadi orang baru tau setiap hari. Semangat kita kena maintain level macam tu. Hari-hari bersemangat. Apa hari ni nak post nak post apa, pasal apa, nak buat soft selling dulu, you nak buat hard selling dulu, ataupun you nak buat apa. Okay, nak buat rainbow marketing pagi-pagi. It's up to you. You know, semangat kita. So semangat ini kita kena kekalkan. Inilah namanya semangat fasa semangat ataupun fasa excitement lah. Okay, kita tengah betul-betul lah. You bayangkan kalau kita dapat kekalkan, okay, semangat fasa pertama ni kata orang tu consistently lah, istiqamah, tanpa ada drop sikit pun, you rasa hasil dia macam mana? Tetapi Kak Su faham sebagai manusia kita mesti ada kita punya up and down, mood kita lah, kan, mood kita kadang hormon kita terlari sikit, so mood kita pun ikut terlari. Tetapi kita kena educate diri kita sendiri, kena sentiasa remind diri kita kena sentiasa bersemangat. Bersemangat bukan sahaja untuk kebaikan diri kita, tetapi juga untuk tambah nilai pada hidup orang lain.
So bila you ingat you nak buat banyak kebaikan, dari situlah ia akan sikit sebanyak membantu, memberi you semangat lagi untuk terus tambah nilai pada kehidupan orang lain. Okay, so semangat untuk amanah. Yes, bila you tambah nilai tu bukan saja untuk prospek, tetapi importantly untuk downlines kita lah, sebab mereka adalah tanggungjawab kita. Okay. So kita ke fasa kedua. Seandainya you all ada soalan, just tanya saja, unmute ataupun type lah di ruangan chat dan insyaAllah Kak Su jawab. So fasa kedua, okay, fasa pertama semua orang senang lah nak buat kan. Tinggal bersemangat, tahu apa nak share, apa nak aktifkan, nak share aktiviti you all dekat social media, so memang bersemangat. Fasa kedua adalah fasa mula diuji. Okay, of course lah dalam kehidupan kita mesti kita berdepan dengan cabaran, ujian kehidupan lah kan. So dalam bisnes juga you pasti akan bertemu dengan cabaran. So macam mana you nak take it this cabaran, positively ataupun negatively. Okay. So fasa dia yang very common adalah apa tahu, bila kita diuji oleh adik-beradik, kawan-kawan yang rendahkan kita. Okay. Dah tak ada sokongan satu hal, keluarga pun tak sokong, mereka pun tak support betul-betul, tetapi kita diuji dengan kata-kata negatif. Negatif daripada mereka lah yang sekeliling ni berkenaan dengan bisnes kita. Mulalah ada kata suara-suara kata, buat bisnes boleh ke? Buat bisnes ada masa ke? Tengok handle apa anak you kecil-kecil lagi gini, boleh ke buat bisnes? Kata-kata negatif ni dah mula timbul bila orang nampak kita dah buat bisnes. So ini adalah fasa kedua bila kita diuji ataupun mungkin datang daripada family members kita sendiri. Buat bisnes baik-baik tau, susah tau buat bisnes tau. Takut nanti tiba-tiba you fail ke, you gagal ke, you bankrupt ke. Kan kerja kan bagus, tiap-tiap bulan dapat gaji consistently, makan gaji. Tak payah buat bisnes lah. Bisnes ni susah tau, nanti orang itulah orang inilah, dah mula kita diuji dengan kata-kata negatif sedemikian lah. So berbalik pada diri kita lah. Okay, sebab tu kita kena sentiasa ingat orang-orang bisnes adalah orang-orang yang sangat berjiwa kental. Okay, apapun jua cabaran dia dah kata orang tu dah ready, dah standby, dia tahu dia akan berdepan dengan banyak cabaran, tetapi demi untuk teruskan, untuk capai kejayaan, dia kena berani hadap lah. Okay, so far for Kak Su sendiri, tak adalah family members condemn seteruk macam tu lah, tak ada, tapi cuma memang diorang belum support lagi, belum yakin dengan produk Forever yang Kak Su jual. So tak apalah, diorang tak yakin tak apa, tapi of course kita ada lebih ramai lagi orang di luar sana yang pasti yakin dan pasti mereka juga memerlukan produk-produk yang kita jual. Because kita taklah nak tertumpukan pada keluarga sahaja kan, so keluarga tak support is okay. Even Sifu Datuk Desmond pun kita pun dah dengar, dia pun cakap adik-beradik dia tak seorang pun terlibat dalam business Forever, walaupun dia sendiri dah tunjukkan results yang sangat luar biasa. Yes, tak ada saudara mara yang support, you see adik-beradik pun tak support, dah lebih 20 tahun pun orang dah nampak dia punya proven success. Orang nampak kejayaan demi kejayaan dia, dah jadi jutawan, apa juga yang dia dah kecapi, tetapi tak pun mendorong adik-beradik dia untuk join sama business Forever. So apalagi dengan kita ni yang masih lagi kata orang tu masih lagi baru gini kan, so tak ada support is okay. You kena sentiasa ingat mission kita bukan saja for family members, tetapi mission kita adalah to help more people, orang luar, strangers yang you tak kenal. Okay. Belum dapat hidayah. Okay, so even Kak Jurai, GLT Juraida sendiri, Kak Ju, dia pun tak ada adik-beradik yang buat business Forever. So yang kita kenal adik-beradik yang buat business Forever yang sama-sama memahami, CBM Najah, CBM Miza dan juga yang Anis interview lah, CBM Sia dan juga CBM Sida. Yang you tak dengar lagi adik-beradik lain dari Singapura ada tak? Singapura pun tak ada, adik-beradik Kak Su pun tak ada. Lagi nak jual produk dengan diorang, nak yakinkan diorang untuk consume produk Forever pun tak berapa mudah. Until ada satu orang tu, my sister, dia start to consume after dah almost 2 years Kak Su buat Forever. Itu pun dia terdesak. Dia dah try macam-macam produk lah, sampai satu produk tu dah kena tarik balik oleh HSA sebab ada konten yang haram lah, okay, yang diorang dah detect, so diorang tarik balik from the shelf kan. Baru dia menyesal, baru dia start to tanya Kak Su lah. Itu jam Kak Su kena masa tu Kak Su betul-betul kenakan dia lah. Orang yang terdekat promote produk yang best berkualiti, world class quality, tak nak, still prefer produk sembarang-sembarang, akhirnya termakan produk yang terlarang. Okay. Ingat lagi in April lah, masa tu ada satu kisah lah dekat Singapura, satu produk tu, Kak Su pun dah lupa apa produk tu lah. So dah di ban lah. Okay.
So inilah fasa mula kita diuji. So not to worry, dengan kata-kata sedemikian, sebab yang penting sekali adalah diri kita sendiri nak. Okay, so ini adalah fasa-fasa yang akan membawa kita kepada kejayaan seandainya kita really berani hadap segala-galanya lah, kelima-limanya. Okay, and then terus okay, satu dah diuji pun kita tak kisah, kita tepis. Okay, cara adik-beradik support buat Kak Nina, kau buat dulu. Nanti 4-5 hari daftar ahli forever. Sekejap, lepas baca. Tak nampak lah. Ya, ada adik-beradik standard dia macam tu lah. Dia suruh kita buat dulu. So ibarat macam apa-apa kita masuk sungai dululah. Diorang masuk sungai kemudian. So dia nak tengok kita punya progress dulu. Okey ke tak okey bisnes kita kan? Buat dululah. Kau buat dulu. Itu memang common lah. Selalu orang macam gitu. Dia suruh kita buat dulu. Kita offer buat sama-sama tapi kita buat dulu. Sama jugalah macam manager Rasida juga. So buatlah dulu. Setahun 8 bulan baru kakak join you. So dia nak tengok dulu kita punya results. Sebab tu tak apa, orang tak nak join dulu pun tak apa. Kita buatlah sebab kita dah yakin. Kita sangat memahami. Kita lebih faham about forever daripada mereka kan. Mereka tak tahu sangat. So it's okay, kita buat dulu. Lepas tu kita buktikan dengan kita punya results. Bila kita dah ada results, barulah mereka akan mula yakin dan percaya kat kita lah. Okay? So hari ini dalam sejarah, sejarah ni memang sebab tu apa pun cerita-cerita yang berlaku dalam kehidupan you kan, you kena sentiasa simpan untuk you ceritakan bila sampai masanya nanti. Okay, yes, betul Liza. Memang orang nak kita gerak dulu. Orang nak tengok aja dulu. So itu very common lah, okay? So mudah-mudahan alhamdulillah kita dah berada dalam bisnes forever ni yang kita sangat yakin kita tak akan mengecewakan orang-orang yang tak berapa sokong kita di peringkat awal. InsyaAllah diorang akan tumpang bahagia dengan kejayaan kita nanti. Okay. So next, fasa yang nombor 3 adalah fasa, lari-lari pula. Okay. Fasa down. Okay. Yang pertama, yang kedua diuji, you dah berani tepis, dah settle lah. Okay, dah hadap. Okay, dah pass, dah lulus. Okay, masuk pula ketiga, fasa down. Fasa ni ramai actually yang tidak mampu untuk bangkit sebab terlalu banyak sangat layan kata-kata biawak. Sebab tu you kena belajar tepis. Kalau you tak berani tepis ataupun tak pandai nak tepis, melayani kata-kata biawak sekeliling you ni, itu akan buat you down. So bila you dah down, you akan stop setengah jalan. Ini memang dah banyak berlaku lah. Okay, even tim Singapura juga banyak yang dah berlaku lah. Okay, so bukan saja tim Singapura, Kak Su percaya juga dulu, Kak Su pernah dengar sharing daripada Cik Go Ayu, dia pun pernah cakap juga. Ramai orang yang dah dah down, stop halfway. Lepas tu nanti dah beberapa tahun kemudian, diorang datang balik. Okay, so kita, sebab tu orang pernah dengar statement orang kata tu leaders memang always come and go. Okay, tapi legend will stay. So siapa yang stay di antara anda ni yang stay consistently dekat platform Business Forever ni, you adalah legend. Nampak tak macam Sifu Datuk Desmond, legend 20 tahun lebih stay dekat Forever. Then JT Juraida, dan ada ramai macam Jackie kan, ni semua orang yang dah berpuluh tahun lah. JT Juraida dia is quite new lah, dia dalam 10 tahun kan. Yang berpuluh tahun tu macam Jackie lah, dan siapa lagi, ada Sean, yang dah ramai lah. Even top 1 Singapore pun Angie Malim, dia dah 22 tahun di Forever. So kalau you tengok dia punya, Kak Su kalau pandang dia punya progress kan, cara dia buat kerja kan, dia jenis lah orang yang dah meningkat usia, dia jenis yang macam dalam comfort zone tau. Dia tak ada lagi, Kak Su tengok dia tak ada lagi nak fight for higher CC. Dia maintain 2.5 CC je. Dia punya CC bertahun-tahun dia maintain gitu. So bagi dia mungkin dia dah dalam zone selesa, dah tak perlu nak fight lagi, CC dia jadi sendiri. So every year 2.5 tu standard dia akan dapat lah. So ada orang macam tu sebab dia dah lama sangat, dah 22 tahun. Okay. Semangat dia mungkin tak setinggi Datuk Desmond lah. Okay, Sifu lain sikit. Sifu really sampai ke tahap GLT. Bila kita dah level GLT kan, betul-betul yes, banyak cabaran nak jadi legend. Okay, so macam Sifu dia dah GLT, of course dia ada tanggungjawab yang lebih besar untuk guide lebih lagi network dia untuk berjaya macam dia jadi GLT. So kita pun kena bersyukur lah kita berada dalam network di bawah BOI ataupun Sifu Datuk Desmond lah. Okay, yes, memang kena berdepan dengan cabaran. So fasa yang kedua tadi, you all tepis lah segala kata-kata orang terdekat dengan kita yang tak menyokong, is okay, tak apa, you teruskan juga perjuangan you. And nombor 3, bila dalam fasa down tu dah mula keep on ada kata-kata biawak, you pergi layan. Bila you pergi layan tu, of course ia akan menjejaskan emosi kita. Bila dah jejaskan emosi kita, kita naik fed up. Naik boring, naik geram, naik marah. You nak marah kat dia, you tak boleh marah.
you nak lepaskan kemarahan you dekat social media pun you tak boleh buat macam tu. You akan prospek you akan lari sebab tengok dahsyat betul dia lepaskan marah dia, orang pun takut dengan you. So nak tak nak you pendam. Bila you pendam, you tak nak dekatkan diri you dengan positive people, you tak nak aktifkan diri you dalam group you tak nak refer pada upline, you pendam, akhirnya you sendiri fed up, you down, you akan mati. Okay, you akan stop. So business you akan mati. Okay, so sangat-sangat rugilah. Lepas tu nanti after some time you tengok kejayaan kawan-kawan yang satu batch dengan you semua dah go to the next level, perasaan you mungkin dah reda sikit, lama-lama baru you nak come back. Bila you nak come back, you punya kerja tu tak boleh sama dengan those yang dah berjaya. Satu yang kawan-kawan seangkatan dengan you kan, satu batch dengan you dah tak sama dah. You kena buat 2-3 tahun punya kerja yang lebih lagi tau daripada diorang untuk you capai all the incentive. Sangat-sangat berbezalah. You kena betul-betul kerja keras. So kita tak nak macam tu. Kita nak kata orang tu nak elakkan daripada you kena berkorban sampai ke tahap macam tu, kerja teruk-teruk, kerja keras-keras macam tu untuk recover balik kan. So lebih baik you kena mulai daripada sekarang, jangan down lah. Okay lah, memanglah boleh down ada ketikanya kan, tetapi kena bijak untuk mengatasi situasi macam tu. Importantly first, kena hari-hari sentiasa aktifkan diri dalam grup. Sebab grup kita semua adalah positive people. Mana ada dalam grup kita orang-orang negatif yang sentiasa nak ada ke orang berani nak condemn dalam grup WhatsApp grup kita ni, nak condemn business forever? Tak berani. Orang pun tak berani, tak akan nak condemn business forever lah. Semua akan sentiasa support, akan sentiasa buat sharing benda-benda yang baik, yang bermanfaat supaya kawan-kawan lain pun boleh jugalah memanfaatkan segala sharing kita dalam grup. Okay? Kita saling meraihkan kejayaan kawan-kawan. So kawan-kawan pun rasa bersemangat, macam happy, macam tak sangka dapat kejayaan kecil je tapi semua orang dalam grup tu celebratekan you, congratulate you. Okay, so kita akan rasa lebih semangat, kita rasa happy macam, and then bila tiba pula orang lain punya kejayaan, giliran kita pula akan automatik nak raikan kejayaan dia, kita pun be the first, congratulations, tahniah, so sikap-sikap macam gini bila kita terapkan dalam group, you tak akan mudah down, because you tahu yang buatkan you down segelintir orang luar sana yang tak faham pasal business forever, tetapi orang yang sentiasa support you ada ramai orang dalam grup kita sendiri, dengan daripada sidelines, daripada AUC, daripada BOI, ramai orang yang sentiasa support lah. So you don't have to worry, okay, jangan down. Okay, so fasa yang keempat adalah fasa bangkit dari kegagalan. Okay, so mungkin those yang sangat-sangat beruntung, tak pernah buat bisnes lain, terus jumpa forever, you adalah orang-orang yang sangat beruntung lah. You belum pernah lagi mengalami trial and error ataupun down daripada bisnes-bisnes yang sebelum you jumpa forever kan. So kata orang tu, you punya kesakitan tu tak berapa mendalam sangat. Berbanding dengan orang yang dah banyak kali gagal buat bisnes forever, kesakitan dia tu sangat mendalam. Lepas tu tapi alhamdulillah, sebab kesakitan tu buat dia lebih gagah, lebih kental, lebih kuat lagi untuk berdepan lagi dengan cabaran-cabaran baru. Okay, so fasa down ni buat ramai yang tidak mampu bangkit sebab apa tahu? Fasa bangkit dari kegagalan. Okay, so orang yang berjaya bangkit dan istiqamah dalam fasa ni, okay, macam let's say you dah pernah gagal, lepas tu terus you bangkit, gagal bangkit lah, itu orang yang betul-betul kuat. Okay, orang yang kuat bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dah pernah gagal tapi dia bangkit. So orang yang ini dia akan terus buat tanpa henti. Okay, perjalanan bisnes dia akan kembali stabil dan pasti akan naik ke fasa nombor 5, fasa seterusnya. Sebab tu orang kata orang yang pernah gagal ni, bila dia buat bisnes baru, dia bangkit dan buat bisnes baru, dia akan lebih berjaya. Sebab dia dah dia punya penjiwaan dia tu, dia punya mindset dia sangat kata orang tu lebih special lah daripada orang yang belum pernah gagal. Okay, so pengalaman hidup ni lah really kata orang it helps bila kita buat bisnes, kita lebih bijak tau nak kawal keadaan. So bila kita dah orang yang berani bangkit daripada kegagalan, lepas tu dia akan dah jumpa bisnes yang lebih baik, dia akan really fokus. Contohnya pun jangan pandang orang lain, tengok kasus sudah. Okay, 19 produk, buat macam-macam, lepas tu dah jumpa yang terbaik, dah fokus satu dah. Dah tak pandang bisnes lain dah. Seriously, you nak cakap dengan I pasal bisnes lain pun, even yang terbaru sangat popular dekat Singapore, itu brand apa?
Kuchate tu kan, kalau you all tahulah, sangat meletup dekat Singapura. Yelah, new thing, benda-benda baru, so it's quite happening lah kan. For me, it's nothing. Kak Su memang otak ni like macam dah tershut lah dengan benda-benda ataupun brand-brand, bisnes-bisnes baru. Memang dah tak pandang lagi lah. Dah tak boleh macam yes lah, kata orang dah darah forever it's really. So apa you cakap gini bagi Kak Su macam masuk telinga sini, keluar telinga sini. I tak tahu lah, tak boleh macam terbaca fokus. I don't. Sebab kita dah really fokus. Inilah dia orang-orang yang kata orang tu, bila you ada banyak berdepan dengan challenges sebelum-sebelum ni, bila wujud tiba-tiba hilang. Betul Daya. Ternampak kan? Tapi terus blank. Dia macam tu lah. So kita, Kak Su dah sangat bersyukur dah jumpa Business Forever ni. Inilah dia. This is the only one lah. Sudah hampir 4 tahun ni dah takkan pandang bisnes lain lagi. Memang dah tak boleh lah. Bukan tak nak pandang, bukan sombong. Tapi memang dah tak boleh lagi dah. Otak si ingat Forever sahaja. Sebab kita tahu Forever is the best. Okay. So, buat dia yang masih lagi kata orang tu bit skeptical ke, jangan skeptical lah. Okay, you pandang orang-orang yang dah buat banyak perkongsian, okay, apa yang mereka lalui sebelum ni. Banyak kita dah dengar daripada CBM Ain, CBM ramai lagi CBM, cerita mereka, CBM Ina, you know, apa lagi yang you nak harapkan? Apa lagi yang boleh buat you lagi percaya dan yakin? Tak ada lagi, dah banyak dah. Kata orang tu proven success story dah dibentangkan kepada you semua. So fokus, okay, jangan pandang lain, fokus sahaja. And then bila you dah berani fokus, you definitely, business you akan lagi stabil dan lebih berjaya, and then definitely you akan go to the fasa yang terakhir, itu fasa kejayaan. You akan sampai ke destinasi dia lah. Okay, so fasa kejayaan nombor 5 adalah, inilah fasa yang dinantikan dan didambakan oleh semua usahawan. Semua orang nak berjaya. Kita buat bisnes mestilah kita nak berjaya, bukan setakat kita saja nak keuntungan, tapi kita juga nak kejayaan. Okay, sebab kejayaan ni dia memang kata orang tu ialah positif, lepas tu dia menggembirakan kita, membahagiakan kita. So kita nak mood bahagialah, mood happy kan. Okay, so jiwa raga kental dengan segala macam bentuk ujian yang melanda lah. Okay, kita dah berdepan macam-macam, lepas tu kita terus berani hadap, and then kita berjaya. Of course kita akan lebih happy kan. So lebih tenang menghadapi segala kemungkinan. Ianya akan membuat anda berjaya capai apa sahaja impian. Financial freedom satu. Okay, definitely lah bila kita dah berjaya, kita akan dapat financial freedom. Lepas tu kita bebas membeli impian, bebas hutang, dan akan terus bersemangat melahirkan usahawan-usahawan baru tanpa henti. Sebab tu bila kita dah berjaya, dah sampai satu level ni, kita actually dah tak berapa pandang sangat duit tau. Duit ni bukanlah kita punya agenda utama lagi. Sebab kita dah ada financial freedom. Okay, selain kita dah ada time freedom, kita punya niat ni lebih pada nak bantu orang. Nak bantu orang yang mungkin dulu sama macam kehidupan kita, yang tak berapa nak senang. Kita nak bantu diorang untuk they lead a better life sebenarnya. Itulah mission kita di Forever. Bila you semakin tinggi kan, you dah dapat apa yang you dapat. Kita punya mission yang pertama adalah nak bantu orang untuk keluar daripada zon tak berapa selesa mereka. Bukanlah semata-mata kerana harta dunia saja, tidak, tapi nak tambah nilai untuk orang lain. Okay, itulah mission kita. So memanglah ada juga sekali dua Kak Su pernah terdengar orang kata orang buat bisnes ni dia kejarkan harta dunia, tapi sayang mereka tak faham sebenarnya apa mission kita. Okay, tapi kalau those yang dapat berkesempatan Kak Su touch kan, Kak Su akan terangkan to them. Bukan semata-mata nak kejar harta dunia, tapi kita sebenarnya nak beri banyak lagi kebaikan manfaat pada hidup orang lain, nak tambah nilai. Itu juga yang selalu Kak Su doakanlah, untuk dapat bantu tambah nilai pada kehidupan ramai orang lagi. Kita nak tolong orang kan, okay, dari segi kesihatan, dari segi kesihatan poket mereka. Itulah sebenarnya kita punya mission in Forever. Okay, so kepada semua sahabat-sahabat Kak Su ni, okay, to all those you people yang tak kira lah you berada di fasa yang keberapa, kena sentiasa ingatlah, okay, kita nak berjaya ni memang kena melalui banyak cabaran. So you nak kena teruslah berjaya hadap, okay. Jangan stuck dekat fasa yang ketiga. Okay, apakah fasa yang ketiga tadi? Fasa ketiga adalah fasa down. Jangan down. Kalau you down, you akan matilah. Okay, ingat Kak Su pesan tadi, kalau kita dalam keadaan down, cepat-cepat cari upline dulu. Lepas tu aktifkan diri, okay, dalam grup, okay. Kena sentiasa dekat dengan orang-orang yang positif lah, okay. Jangan layan sangat dengan all those negatif punya issues lah sekeliling you, okay. Kena sentiasa kuat, okay. Dan
sebenarnya kejayaan ni memang satu pilihan lah. Kalau sebab tu dikatakan kalau you nak berjaya memang adalah pilihan kita, sebab kita sendiri nak berjaya. So kita kena sendiri buat pilihan untuk tepis segala-galanya. Kalau you pilih untuk melayani segala-gala negativity, you akan down, you susah nak berjaya. Okay, so ada soalan setakat ni? Sebab chat sekejap, tak ada soalan? Oh, ada 21 soalan. Terlalu banyak bisnes barang viral. Okey, jap aku tengok Kata-kata biawak dan gagak. Yes, betul lah ni. Banyak cabaran nak jadi legend. Tadi Kak Rohani cakap, okey, benda baru nak up. Memanglah benda baru. Benda viral kejap dia is trending lah. Okey, produk trending. Dia memang bermusim lah. Nanti akan tiba masanya dia hilang. Yes. Wujud dan tiba-tiba hilang. Forever menang besar. Pasti, yes. Kak Su yang first tadi fasa apa? Yang first tadi fasa semangat ataupun fasa excitement. Sebab tu ingat kita semua ni kena sentiasa berada dalam fasa yang pertama jugalah. Bila bangun pagi kan kena ada fasa semangat, fasa excitement untuk kita sentiasa nak buat sharing dengan orang about forever. Okay, itu semangat tak boleh nak down. Bila you down, itulah yang akan buat you punya kerja pun semakin menurun lah. Okay, bila semangat kita tinggi kan, bangun pagi kan penuh semangat nak share dengan orang about forever ni, kerja kita pun semakin macam lebih produktif lah. Okay, so ingat yang pertama kita share dalam grup Yang pertama adalah fasa excitement ataupun semangat. Yang kedua adalah fasa mula diuji. Fasa ketiga adalah fasa down. So jangan start dekat fasa ketiga. Fasa keempat adalah fasa bangkit dari kegagalan. Dan kelima, barulah you akan sampai ke fasa kejayaan. Segala-galanya you dah berani hadap, you akan berjaya insya-Allah. Okay, so tak ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Okay, tak ada lagi soalan. So sampai di sini saja. Nanti Kak Su akan share listing lah dekat dalam grup. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang sentiasa rajin, okay, masuk kelas. Kak Su doakan you all juga akan terus berjaya, maju jaya lah, okay. And then yang belum buat 5 CC, insya-Allah hari ini you all akan settle lah 5 CC you sebelum you punya sifu balik, okay. And then yang nak capai target tu insya-Allah lah sempat lagi, okay. Jangan fikir jangan give up siang-siang, jangan angkat bendera putih siang-siang. Kita ada masa lagi, dalam masa 10 hari lagi, okay. So teruskan perjuangan anda, okay. InsyaAllah kita boleh sama-sama berjaya dan jumpa di puncak dunia, okay. InsyaAllah. Itu saja pukul saya pada Kak Su. Minta maaf buat banyak daripada awal sampai sekarang Kak Su take over CBM Rawani. Minta maaf jika ada salah dan silap. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang tu datang daripada kelemahan Kak Su sendirilah. So Kak Su minta maaf buat banyak jika ada salah dan silap. Terima kasih kerana sentiasa support all speakers yang buat sharing, okay. Dan you kena teruskanlah support sharing, okay, coaching daripada Anis, daripada Daya, daripada next nanti kita daripada manager Syuhada. Kena support because speaker ni diorang dah luangkan waktu luangkan tenaga, cari ilmu, cari info, buat slides, everything untuk prepare for the class. So you all kena appreciate, okay, masuk kelas. Even orang yang dah kata orang tu dah level yang lebih tinggi daripada kita pun sentiasa rajin masuk kelas. So kita juga kena sentiasa masuk kelas sebab dah tunjukkan contoh yang baik pada downlines kita lah. Ajak downlines kita masuk sama-sama. Okey, supaya kita semua berjaya bersama-sama beramai-ramai. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Tak ada lagi lah, tak ada nak cakap apa-apa lagi. Terima kasih banyak and okay, all the best. Buat 3S, keep sharing, keep sponsoring, keep servicing. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum. Welcome. Terima kasih semua.